والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita akan menyambung kuliah kita yang seterusnya bagi menggantikan Dr. Amin juga kan. Saya kerja Dr. Amin ya. Baik. Baik, kita masuk pada perenggan yang kedua tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan tak ada kitab, tuan-tuan boleh bayang lah. Kita dah masuk perenggan yang kedua dah. Bukan muka surat kedua, perenggan yang kedua. Jadi sebulan sekali itu satu perenggan. Satu perenggan, 2 bulan 2 perenggan. Kalau nak habis kitab ni tuan-tuan, mau tak mau 20 tahun lah, insya-Allah. Tak tahu tuan-tuan dah wallahu a'lam. Saya mengajar di masjid terjumpa pun tiap-tiap minggu pun tuan-tuan. Tu tiap minggu, seminggu tu pun bawa muka surat yang ke berapa. Sampai sifat ilmu. Tu dah setahun lebih dah. InsyaAllah 3 tahun lebih kot. Ni kalau sebulan sekali 10 tahun kot, insyaAllah. Jangka-jangka yang tu lah. Tu pun kalau tuan-tuan panggil saya lah. Tuan-tuan tak panggil, mau tak mau 30 tahun lah kot. Tak pun tak habis langsung. Baik tuan-tuan, kita masuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa ba'du. Wa ba'du, apa maksud wa ba'du? Adapun kemudian daripada itu. Baik tuan-tuan, ada setengah kitab menyatakan amma ba'du ataupun wa ba'du pun boleh juga. Dibuangkan amma jadi wa ba'du. Kadang-kadang setengah panggil amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Baik tuan-tuan, pasal apa banyak kitab kalau kita tengok amma ba'du, banyak kitab-kitab mu'tabar kalau kita tengok pada muqaddimah kitabnya mesti kena ada apa, pertama sekali bismillah, kemudian alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, kemudian tuan-tuan amma ba'du. Pasal apa banyak kitab kalau kitab-kitab mu'tabar tuan-tuan, kitab-kitab yang terdahulu banyak wa ba'du ataupun amma ba'du. Pasal apa? Pasal pengarang kitab ni tuan-tuan mengikut kepada sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi ketika mana baginda berkhutbah ataupun baginda berucap di hadapan para sahabat, baginda tidak akan lupa untuk mengatakan amma ba'du. Itu dia, wa ba'du ataupun amma ba'du. Sebab itulah tuan-tuan pengarang kitab ni dituliskan wa ba'du. Sebab apa? Sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Bukan setakat saja berucap, tapi malahan tulis kitab pun disunatkan untuk kita tulis apa? Wa ba'du ataupun amma ba'du pun boleh. Sebab itulah tuan-tuan, kalau lah kita berucap tambah-tambah kalau pengetua ke tuan-tuan, ataupun guru-guru ataupun cikgu tugas depan perhimpunan ke tuan-tuan, kalau kita berucap tuan-tuan, kita ambil sunnah Nabi SAW dan kita tidak lupa untuk menyatakan wa ba'du ataupun amma ba'du. Jangan duk nanti khutbah tuan-tuan. Ni tunggu khutbah Jumaat baru kata amma ba'du. Lepas tu yang orang-orang hak tak mengaji, kita duk amal kata amma ba'du. Ini hang ni khutbah lah berucap. Itu dia. Tu tanda orang yang tegak tu tuan-tuan, orang tu tak mengaji lah. Sebab apa? Sebab tak kira lah berucap ke, tak kira lah tulis kitab ke, tak kira lah khutbah ke, disunatkan untuk kita berkata apa? Amma ba'du adapun wa ba'du. Dan tuan-tuan tersebut dalam kitab Tuhfatul Murid ala syarhi syarah
alamat apa di atas matan Jauharah At-Tauhid karangan Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu taala menyatakan bahawa asal usul istilah amma ba'du ataupun wa ba'du itu ialah siapa yang guna pakai itu, iaitulah Nabi Daud alaihi salam. Asal usul dia Nabi Daud alaihi salam mengguna pakai wa ba'du ataupun amma ba'du itu. Itu dia tuan-tuan. Pasal apa wa ba'du pun adapun kemudian daripada itu tu kemudian daripada apa? Iaitulah kemudian daripada membaca bismillah, kemudian daripada membaca alhamdulillah, dan juga selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimah wa ba'du ataupun amma ba'du itu tuan-tuan sebagai pemisah di antara satu gaya bahasa kepada satu gaya bahasa yang lain. Mana pemisah daripada awal-awal itu puji, kemudian pemisah pada apa? Nak cerita pula apa tujuan ditulis kitab ni. Itu dia. Sebab itulah dituliskan wa ba'du sebagai pemisah daripada satu gaya bahasa kepada satu gaya bahasa yang lain, daripada puji-pujian kemudian daripada kepada apa? Kepada tujuan kitab ini ditulis. Itu dia tuan-tuan. Itu baru cerita wa ba'du saja tuan-tuan. Nah wa ba'du saja. Dah malam ni wa ba'du saja apa. Itu dia nah. Baik. Wa ba'du adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada baca bismillah dan juga alhamdulillah dan juga salawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Tuntut apa? Bahawa aku tulis baginya satu risalah pada menyatakan agama dan memperkenal akan dia, yakni akan agama. Jadi tuan-tuan, barulah pengarang kitab ni bila kita sebut wa ba'du ataupun amma ba'du, barulah pengarang kitab ni cerita tujuan pasal apa dia tulis kitab ni. Apa dia? Pasal apa? Pasal kawan-kawan dia minta. Siapa dia kawan-kawan dia ni tuan-tuan? Kawan-kawan pengarang kitab ni siapa dia? Yang kata kawan-kawan, iaitulah anak-anak murid kepada pengarang kitab ni. Pasal apa buh kawan-kawan tuan-tuan? Nak menunjukkan kata pengarang kitab ni merupakan seorang yang sangat tawaduk, sehingga kan dengan anak-anak murid pun dia tak panggil anak-anak murid dia panggil kawan-kawan dia. Nak abang kata tawaduknya, rendah dirinya pengarang kitab ni. Itu dia tuan-tuan. Jadi anak-anak murid dia ni tuan-tuan minta kepada penulis ni supaya apa? Supaya tulis satu risalah. Mana risalah dia? Kitab ni lah tuan-tuan. Kitab ni panggil risalah. Nak cerita apa risalah tu? Pada menyatakan agama. Nak cerita agama tu apa dia? Dan memperkenal akan dia, ini akan agama. Takkan agama pun kita tak tahu. Yang aku tahu agama ni sembahyang, puasa, haji, zakat. Yang itulah agama. Yang itulah agamanya. Yang tu tak ngaji pun tahu. Tuan-tuan. Itu dia. Tu yang pengarang kitab kita ni tulis kitab ni, salah satunya nak cerita pasal agama. Padahal yang tu bukan agama. Yang kita sembahyang tu bukan agama lagi. Puasa tu bukan agama lagi. Habis tu zakat bukan agama lagi. Habis tu yang kata agama tu sendiri apa dia? Ada diceritakan dalam kitab ni. Itu dia. Nanti kata saya buat jangan sesat pula tuan-tuan. Ada nanti lah sesat. Tu nak tunggu muka surat yang kedua tak tahu bila pula. Tuan-tuan baca sendiri lah kot. InsyaAllah. Baik, nak cerita yang kita agama tu. Itu dia. Ramai orang salah faham kata sembahyang itulah agama. Ramai orang salah faham kata zakat itulah agama. Ramai orang salah faham kata haji itulah agama.
Padahal itu semua ialah perkara yang berkait dengan agama, bukan agama itu sendiri. Yang kata agama tu apa dia? Sebagai mukadimah tak gitu, tuan tertanya-tanya pula. Jenuh nak tunggu no. Yang kata agama tu sendiri apa dia? Seperti mana dalam kitab menyebut tentang takrif agama tu ialah apa dia? Masyara'ahu Allahu ala lisanin nabihi minal ahkam. Iaitu barang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala hukum-hukum. Apa maksud dia tuan-tuan? Yang kata daripada hukum-hukum, yang kata hukum-hukum itulah maksud kata hukum syarak. Orang kata apa? Agama. Iaitulah kalau kita faham maksud pada takrif itu ialah dia, iaitulah hukum-hukum Allah yang Allah Ta'ala syariatkan ke atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia hukum-hukum Allah tersebut? Iaitulah 5 hukum. Mana yang pertama? Wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Jadi 5 hukum ni tuan-tuan yang dinamakan agama ataupun agama itu sendiri ataupun ad-din itu sendiri. Yang kata diri agama, yang kata betul-betul agama tu apa dia? 5 hukum syarak ataupun hukum-hukum taklifiyah. Boleh faham tuan-tuan? Itu dia. Sebab itulah tuan-tuan, 5 hukum ni tak boleh kita nak berpisah dengan kita semua, dengan orang-orang yang mukallaf. Sebab itulah dinamakan hukum ini, dinamakan juga dengan hukum syarak ataupun dinamakan juga dengan hukum-hukum taklifiyah. Apa maksud taklifiyah tuan-tuan? Keberatan yang keberatan ataupun beban. Sebab itulah orang yang kena tanggung hukum. Siapa yang kena tanggung hukum? Kita orang mukallaf. Sebab itulah kita ni tuan-tuan dinamakan orang yang mukallaf. Asal daripada taklifiyah lah. Taklifiyah, mukallaf, orang yang kena beban ataupun orang yang kena tanggung dengan hukum-hukum yang 5 tu. Sebab itu kalau kita tengok antara syarat-syarat mukallaf, mau tak mau mesti orang tu agama Islam. Orang tu mesti orang Islam dulu. Kemudian orang tu mestilah berakal. Kemudian orang tu mestilah baligh. Kemudian orang tu mestilah bulughud dakwah, sampai dakwah dia. Kemudian orang tu mestilah sejahtera panca indera dia. Jadi cukup 5 syarat ni tuan-tuan, maka kita ni dinamakan sebagai orang yang mukallaf, orang yang diberatkan dengan hukum-hukum taklifiyah yang 5 tu. Sebab itulah tuan-tuan, dan kita jadi mukallaf saja. Dan kita balik, kemudian kita ni dah jadi seorang yang mukallaf, maka hukum syarak yang 5 tu jatuh atas kita. Setiap apa perbuatan kita, mau tak boleh lari daripada hukum syarak yang 5. Tak boleh lari daripada agama tu sendiri. Sebab itulah maitang sembahyang. Kita sembahyang fardu, apa hukum dia? Wajib. Habis sembahyang sekali kita wirid pula. Wirid hukum dia sunat. Kemudian sekali kita nak berjalan balik pula, apa hukum berjalan pula. Sekali kita nak masuk rumah pun ada hukum dia. Sekali kita nak buka baju pun ada hukum dia. Sekali kita nak mandi pun ada hukum dia. Kita nak pakai seluar balik pun ada hukum dia. Perjalanan hidup kita sejak daripada tu tuan-tuan, sejak daripada kita ni mukallaf, takkan lari daripada hukum syarak yang 5, takkan lari daripada agama tu sendiri. Itu dia. Tak boleh lari daripada agama. Sebab itulah ada setengah kata agama dengan politik tu, dia nak cerita politik bukan nak cerita lah. Dia kata agama dengan politik boleh kita tak boleh campur tu. Tu yang cukup salah tu tuan-tuan. Agama dengan politik tak boleh campur. Pasal apa tak boleh campur? Kalau kata agama dengan politik tak boleh campur, jadi kita boleh berzina dalam politik, kita boleh mencuri dalam politik. Pasal apa? Pasal hukum syarak tak ada dalam tu.
Pasal kalau kita faham agama tu sendiri, apa dia? Hukum syarak. Kalau hang kata politik tak boleh campur dengan agama, maksudnya hang boleh berzina dalam politik. Sebab apa? Pasal berzina tak ada hukum. Pasal hang berzina dalam politik tak ada hukum. Pasal hang kata tak boleh campur. Tu dia tuan-tuan. Sedangkan kita berak pun tak boleh lari pada agama. Tu berak. Apa hukum berak tuan-tuan? Ada hukum dia. Kencing pun ada hukum dia. Bersama dengan isteri pun ada hukum dia. Apa dia hukum? Agama tu sendiri. Itu dia. Agama itulah hukum syarak. Sebab tu tak boleh cerai tanggai. Sampai bila-bila pun tuan-tuan, selagi mana kita ni orang Islam yang mukallaf, yang akil, yang baligh, yang sampai dakwah dan juga yang sejahtera panca inderanya, tak boleh lari daripada apa? Daripada agama itu sendiri, ad-din itu sendiri. Itu dia tuan-tuan, bagi faham betul-betul agama tu. Sebab kalau kita tengok pada takrif agama apa dia, kena tahu ma syara'ahu Allahu ala lisani nabihi minal ahkam. Baru kita faham maksud agama. Kalau duduk cerita agama, ad-din tu apa dia? Ad-din tu puasa, ad-din tu zakat, ad-din tu haji kah? Ada. Itu perkara-perkara yang berkait dengan agama. Tak kira lah mandi ke, tidur ke, ataupun buat perkara-perkara yang haram ke, semua tu ialah perkara yang berkait dengan agama, tak boleh larinya. Kita tak boleh lari daripada agama, tuan-tuan. Sebab apa? Setiap amalan kita semua berkait dengan hukum. Semua berkait dengan hukum. Semua berkait dengan hukum syarak. Yang 5 tak boleh lari. Baik, habis. Tadi sebab itulah jadi anak-anak murid ini, pengarang kitab ni suruh ulama ni, penulis kitab ni cerita, buat satu risalah nak cerita tentang agama tu sendiri, dan nak memperkenal dan memperkenalkan dia dan memperkenalkan agama. Kemudian bukan setakat nak yang cerita hak tu saja, jadi risalah ini juga nak cerita apa? Kemudian menyata pula akan segala rukun-rukun Islam. Nak cerita pula rukun Islam tu apa dia, dan rukun-rukun iman. Nak kena cerita juga rukun-rukun iman. Dan ihsan pun nak kena cerita juga. Sebab ramai orang yang tak tahu apa hakikat iman, apa hakikat Islam, apa hakikat ihsan. Jadi anak-anak murid ngarang kitab ni suruh tuan guru mereka ni karang kitab cerita hal ni. Itu dia. Kemudian menyuruh akan daku pula. Jadi mereka ni pun suruh apa lagi? Menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal. Suruh cerita pula, hurai pula hukum syarak tu apa dia, hukum adat tu apa dia, hukum akal tu apa dia. Sebab apa tuan-tuan? Pasal apa pula nak kena hurai pula hukum syarak? Padahal yang kita mengaji ni ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni tuan-tuan lebih kepada menjurus kepada hukum akal, bukannya hukum syarak. Kemudian suruh cerita pula hukum adat. Hukum adat pun nak cerita. Kemudian hukum akal lagi. Sampai 3 benda nak kena cerita tuan-tuan. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, dalam hukum syarak dia ada wajib. Hukum syarak. Hukum adat pun ada juga wajib. Dan hukum akal pun ada juga wajib. Tapi tiga-tiga wajib ni tuan-tuan, tiga-tiga hukum wajib ni tuan-tuan berbeza. Wajib pada syarak lain, wajib pada adat lain, wajib pada akal lain pula. Itu dia. Sebab itulah pengarang kitab ni cerita juga hukum syarak, cerita juga hukum adat. Sebab apa? Sebab nak membezakan wajib pada syarak macam mana, wajib pada adat macam mana, wajib pada akal pula macam mana. Lain tuan-tuan.
Sebab itulah kadang-kadang orang pening dengan wajib. Sebut kata wajib, ya orang wajib pada syarak. Padahal kalau kita tengok dalam kitab sebut tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab tauhid, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dia sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau orang tak mengaji kata apa? Sifat-sifat yang wajib, maksudnya apa? Kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Ada pula sifat Tuhan berkata macam tu pula. Sifat Tuhan kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Sifat-sifat wajib bagi Tuhan. Padahal yang tu wajib syarak, bukan wajib akal. Kalau kata sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, maksudnya wajib di situ wajib pada akal. Apa dia wajib pada akal, tuan-tuan? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tu dia. Tu kenapa itu kalau orang ngaji tauhid fiqh ni kena ngaji sifat 20 tu, kalau takrif tu kena ingat, tuan-tuan. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak boleh digambarkan oleh akal akan ketiadaannya, mau tak mau akan mesti kata ada. Tak boleh terima tak ada. Tu kata wajib pada akal. Contohnya apa? Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal tak boleh nak terima kata zat Allah Ta'ala tu tak ada. Mau tak mau mesti kena ada. Tu dia. Tu yang kata wajib pada akal. Tu dia. Sebab itulah pengarang kitab ni nak cerita hukum akal tu. Pengarang kitab nak cerita hukum adat pun dia nak cerita juga, hukum syarak nak cerita juga. Sebab apa? Sebab nak membezakan di antara hukum-hukum yang tersebut. Boleh faham tak, tuan-tuan? Dekat ni boleh faham kot, no? Saya cerita satu persatu ni, insya-Allah. No? Kemudian dan nak cerita apa juga? Dan ilmu usuluddin. Nak cerita juga tentang ilmu usuluddin. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kita namakan juga ilmu yang kita mengaji ni juga ada banyak nama. Dinamakan juga dengan ilmu tauhid. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila kita mengaji ilmu tentang mengenai Allah ni, kita nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksudnya apa? Tiada Tuhan lain, hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Jadi ayat Quran sebut fa'lam, maka ketahuilah. Bila kata maka ketahuilah, tuan-tuan, mengetahui ini ilham Allah Ta'ala bagi kepada kita. Habis itu ikhtiar kita, usaha kita apa dia, tuan-tuan? Belajar hingga mengetahui. Apa tu kita belajar? Kita belajar annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dengan apa? Dengan mengaji ilmu ni. Barulah kita nak mengesahkan Allah. Kalau kita tak belajar ilmu macam mana kita nak kenal Tuhan, macam mana kita nak mengesahkan Allah, tuan-tuan? Tak boleh. Dan kemudian juga dinamakan ilmu ni juga ialah ilmu kalam. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab dalam ilmu bab mengenai Tuhan ni, tuan-tuan, banyak membahaskan tentang kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang sifat kalam Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau mana-mana kitab, tuan-tuan, mai masuk sifat kalam Allah dihurai panjang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab berlaku fitnah yang pelbagai tentang kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada masyarakat umat Islam ni, tuan-tuan, sehingga kan golongan ahli sunnah wal jamaah, sehingga kan ada yang dibunuh oleh puak-puak Mu'tazilah. Disebabkan apa? Disebabkan mengatakan Al-Quran itu kalam Allah yang qadim. Kedua, padahal Mu'tazilah kata hang kena kata Al-Quran itu baharu, Al-Quran itu makhluk. Sebab apa? Sebab dia ada tulisan, ada huruf dan juga bersuara. Jadi Al-Quran ini makhluk. Bila Al-Quran ini makhluk, macam mana hang boleh kata Al-Quran ini qadim pula? Itu dia. Jadi siapa yang kata Al-Quran itu qadim, bunuh dia. Dia, tuan-tuan, sampai tahap tu. Sehingga kan sebab itulah sampai ulama
namakan ilmu bab mengenai Tuhan ni dinamakan ilmu kalam juga. Sebab apa? Sebab banyak membahaskan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Dan dinamakan juga dan ilmu usuluddin. Dinamakan juga tuan-tuan dengan ilmu usuluddin. Apa maksud usuluddin? Asas agama. Asas agama itu Islam. Sebab itulah tuan-tuan, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan selepas dia kenal Tuhan yang disembah. Tak sah ibadat tuan-tuan sampailah kita ni kenal Tuhan yang kita duk semayang tu, Tuhan kita duk buat amal ibadat tu, siapa dia? Dia. Sebab tu nak menunjukkan kata, bila kata asas agama tu sendiri ni tuan-tuan, kalaulah kita tak boleh nak i'tiqad kata Allah Ta'ala tu ada, kita tak boleh nak berpegang kata Allah Ta'ala tu sedia, tak boleh nak berpegang kata Allah Ta'ala tu baqa, tak boleh nak pegang Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maknanya segala sifat Tuhan tu kita tak tahu langsung. Bila tak tahu tuan-tuan, maknanya dia tidak mengiktiqad. Sebab wasilah kita nak iktiqad sesuatu, apa dia? Apa jalan untuk kita nak iktiqad sesuatu? Ialah kita kena tahu benda tu dulu. Kita kena tahu apa yang kita iktiqad, baru kita sah iktiqad kita. Ni apa pun kita tak mengaji, ilmu tauhid tak mengaji langsung, sifat 20 tak mengaji langsung, itu macam mana kita nak iktiqad? Kemudian kita puasa, kita buat amal ibadat tuan-tuan, tu dia. Tu yang kadang-kadang ulama kadang ghalat soal umat Islam, yang mana mereka lebih menyibukkan diri untuk beramal ibadat tapi tak kenal Tuhan. Tu dia. Sebab itulah ulama buat ketetapan ilmu yang paling utama, paling atas sekali, yang wajib kita kena belajar, setiap umat Islam wajib kena belajar, ialah apa? Ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab nak elakkan kita ni daripada duduk dalam api neraka selama-lamanya. Itu dia tuan-tuan. Baik, habis. Dan nak membicarakan juga apa dalam kitab ni, dan ilmu usuluddin mengikut siapa? Ikut pada aliran siapa? Mengikut aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut kepada aturan, ikut kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa dia Ahli Sunnah ni tuan-tuan? Kita ni duk pandai kata, aku ni golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tu apa dia? Aku pun tak tahu. Aku tak Ahli Sunnah wal Jamaah. Jemaah tu apa dia? Jemaah tabligh ke? Jemaah masjid ni ke? Ada. Itu dia. Kadang setengah orang tak tahu tuan-tuan. Majoriti lah banyak yang tak tahu. Baik tuan-tuan. Sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la taftariqanna ummati ala 73 firqah, wahidatun fil jannah wa 72 fil nari. Qila man hum? Qala al-jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nescaya akan berpecah umat aku kepada 73 puak. La taftariqanna, nak menunjukkan litaukid, litakid ni tuan-tuan, nak menunjukkan nescaya akan, mau tak mau mesti punya, mesti punya akan berpecah umat aku ini kepada 73 puak. Wasinta wahidatun fil jannah, satu masuk dalam syurga, satu puak aja, satu kumpulan saja masuk dalam syurga. Kemudian wasintani wasab'una fil nari, dan 72 puak lagi duk masuk dalam api neraka. Qila, dikatakan, man hum? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Yang kata wahid fil jannah, satu tu masuk syurga, siapa dia? Kemudian Nabi SAW bersabda, al-jamaah. Pasal buat sebut al-jamaah saja tu, Ahlu Sunnah duduk tak mana pula? Dia tuan-tuan, Ahlu Sunnah duduk tak mana? Tu al-jamaah saja. Sebab itulah tuan-tuan, istilah penggunaan Ahlu Sunnah ni tuan-tuan, iaitulah
diguna pakai pada akhir zaman sahabat. Diguna pakai perkataan Ahlus Sunnah tu tuan-tuan di akhir pada zaman sahabat berdasarkan keterangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, iaitulah pada hari yang mana putih wajah-wajah mereka dan juga hitam wajah-wajah mereka. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan bahawa adapun orang yang putih wajahnya ialah siapa? Ahlus Sunnah. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan orang yang hitam wajah mereka tu siapa dia? Iaitulah Ahlul Bid'ah, iaitulah mereka yang ahli bid'ah, yang mana buat apa yang Nabi tak pernah buat, reka-reka benda yang Nabi tak pernah buat. Itu yang kata Ahlul Bid'ah wal Dalalah, dan orang-orang yang sesat. Itu yang kata Ahlus Sunnah. Pasal apa Nabi guna al-jamaah? Pasal apa Nabi guna al-jamaah ni tuan-tuan? Sebab al-jamaah ni tuan-tuan diguna pakai sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalah. Tidak akan berhimpun umat aku atas kesesatan. Berhimpun, tidak akan berhimpun. Maksudnya orang yang berhimpun ni tuan-tuan, yang bersepakat, maka yang tu dinamakan al-jamaah. Sebab itulah diguna pakai al-jamaah tu sebab apa? Sebab Nabi kata la tajtami'u, tidak akan berhimpun umat aku ala dalalah. Itu dia tuan-tuan. Kemudian yang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni juga tuan-tuan, iaitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal yang kata al-jamaah ni tuan-tuan, iaitulah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab perkara ni tuan-tuan dapat difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib ke atas kamu atas sunnahku. Alaikum bisunnati, wajib ke atas kamu dengan sunnah aku, dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk. Siapa dia khulafa'ir rasyidin ni tuan-tuan? Itu dia, sedia maklumlah tuan-tuan, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Sayyidina Uthman bin Affan, juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu dia tuan-tuan. Itu yang kata al-jamaah. Jadi kita ni tuan-tuan, sebab itulah mai zaman la ni tuan-tuan, sebab itulah ulama menyebut idza utliqa ahlus sunnah, apabila diguna pakai Ahlus Sunnah, famuradu bihi, maka maksud dia siapa dia? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita kalau kita sebut Ahlus Sunnah ni tuan-tuan, la ni kalau kita ada sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu siapa dia? Iaitulah famuradu bihi, maka maksud yang kata Ahlus Sunnah di situ siapa dia? Al-Asy'ariyah. Siapa dia Asy'ariyah? Iaitulah pengasasnya Abu Hasan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa man tabi'ah, dan mereka-mereka yang mengikut pada manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari. Orang yang mengikut tu panggil Al-Asy'ariyah. Dan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapa dia Maturidiyah? Iaitulah pengasas dia siapa dia? Abu Mansur, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan orang yang mengikutnya itu dinamakan Al-Maturidiyah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang yang tak mau mengaji, orang yang menafikan pengajian, mengaji sifat 20 ni tuan-tuan, iaitulah ilmu ni diasaskan oleh siapa? Iaitulah Abul Hasan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau tak ikut lepa ni tuan-tuan, betul ulama kata bukan Ahlus Sunnah. Itu dia.
Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita nak menafikan. Pandai-pandai ulama bukannya senang nak jadikan satu ilmu untuk nak mengenai Tuhan, tuan-tuan, bukan satu yang senang. Sebab itulah habis tu Nabi dulu pun tak pernah ngaji sifat 20, pun tak pernah ajak sifat 20. Para sahabat dulu pun tak pernah ajak sifat 20. Sebab itulah ulama kata, sebut kata ahlu sunnah, siapa dia? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang betul-betul ikut pada landasan Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain. Kalau kita ni tuan-tuan, sumber ahli sunnah wal jamaah ada 4, iaitu yang pertama Al-Quran, yang keduanya hadis, yang ketiganya ijma', yang keempatnya qiyas. Baik tuan-tuan, kalau Quran, kita kata Quran, buat apa kita nak ambil Abu Hasan Asy'ari, buat apa kita nak ambil Abu Mansur Maturidi? Kita ada Al-Quran. Awak kita ni mengaji Quran tuan-tuan, apa yang Quran pun tak ada habis. Pertama-tama nak tahu tafsir Quran. Cuba tuan-tuan, tafsir surah Al-Ikhlas pun kadang-kadang ada juga yang tak boleh. Tu kata, kita pakai Quran, apa kita nak pakai hal lain? Quran kita nak pakai apa? Bila siapa ulama kata ahlu sunnah, maksud kata ahlu sunnah tu sebenarnya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapa tak kata para sahabat, siapa tak kata Nabi. Pasal Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni pun mereka ikut landasan hak tu. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni orang macam kita ni tuan-tuan, apa sandaran kita? Para ulama lah tuan-tuan. Macam mana kita nak faham Al-Quran dan juga hadis melainkan ulama yang tolong menghuraikan Al-Quran untuk kita? Macam mana kita nak faham hadis kalau ulama tak tolong hurai hadis untuk kita? Tu syarah Bukhari tu, syarah Sahih Bukhari tu, ulama tolong syarah untuk kita lagi tuan-tuan. Kalau kita setakat faham hadis tu saja takkan faham, melainkan ada ulama yang tolong mensyarahkan untuk kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni pada zaman ni tuan-tuan, sebut kata ahlu sunnah ikut pada Al-Asy'ariyah, ikut pada Maturidiyah. Sebab pasal Asy'ariyah ni ikut betul pada Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain. Begitu juga Maturidiyah pun ikut pada hadis Nabi ikut pada Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain. Itu dia. Kita ni orang pada zaman kita lah ni tuan-tuan, sandaran kita siapa? Ulama mereka ni lah. Mereka yang tolong hurai untuk kita. Kalau kita nak faham Quran sendiri, tobat tak boleh tuan-tuan. Kita siapa yang nak tolong menghuraikan Al-Quran? Kita siapa yang nak menghuraikan hadis Nabi SAW? Dan sandaran yang ketiga tuan-tuan, ijma', dan yang keempat qiyas. Itu sumber ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah tuan-tuan, mai mana 4 sumber ni. Ahli sunnah ni pandai-pandai ni. Golongan ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan pandai-pandai mai mana sumber yang 4. Pasal apa tak ambil Quran dan juga as-sunnah saja? Pasal apa mai pula kena ambil ijma' para ulama dan juga qiyas? Sebab apa tuan-tuan? Sebab para ulama bersandarkan pada ayat Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Ulama kata bila maksud kata taat kepada Allah, maksudnya ikut Quran. Wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ulama mentafsirkan maksud kata ati'ur Rasul, taat kepada Rasul itu ikut pada as-sunnah. Wa ulil amri minkum, bila maksud kata wa ulil amri minkum ni tuan-tuan, iaitulah apa dia? Iaitulah ijma' para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berbalah tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalilah kepada Allah dan juga Rasul. Yang tu apa dia? Yang tu dalil kata penggunaan qiyas. Itu dia. Buat tuan-tuan buka tengok kita tebal-tebal. Pasal apa ulama ahli sunnah wal jamaah bersandarkan sumber yang 4.
Sebab itulah tuan-tuan, bukan senang. Bukan saja-saja nak ambil ayat Quran tu buat dalil dah. Tu semua tu mai daripada sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tuan-tuan, tu para ulama. Jadi sebab itulah kita ni janganlah ulama-ulama yang muktabar, janganlah kita duk peceh buang. Terus kita kata mengaji sifat 20 ni tak wajib lah dan sebagainya tuan-tuan. Padahal benda tu dikarang dan dicipta oleh sendiri oleh siapa? Seorang imam yang sangat alim, seorang imam yang sangat besar, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Maturidi. Kita ni siapa nak banding dengan mereka tuan-tuan? Senang-senang kita pergi tolak kata tak wajib mengaji. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana hadis yang Imam Syafi'i tak tahu? Tu dia buat keluar mana hadis Imam Syafi'i tak tahu. Semua hadis Imam Syafi'i tahu belakang. Tu dia tuan-tuan. Habis. Tu yang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buat apa bagi tuan-tuan. InsyaAllah saya kita bisa saja. Dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia. Suruh cerita pasal hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Kemudian cerita pula pasal ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah. Dengan apa? Dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia. Lagi mudah bicaraannya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya. Itu dia. Sebab itulah kitab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sendiri pun kadang-kadang tuan-tuan boleh faham. Kitab Misbahul Munir ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sendiri pun tuan-tuan boleh faham berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Sebab apa? Sebab kitab ni mudah perbicaraan dia, mudah ibarat dia. Serta mendatang pula, bawa mai pula dalil-dalil yang naqli dan akli. Bawa pula dalil yang naqli. Apa dia naqli? Dalil yang sumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akli, dan juga dalil akli, iaitulah kita dengan kita berfikir dengan akal kita. Maka dengan tuntutan itu, maka dengan permintaan daripada anak-anak murid pengarang kitab ni tuan-tuan, aku pun, yang ni pengarang kitab ni pun fikir dan renung berbulan-bulan masanya. Tu dia tuan-tuan. Padahal nak mengarang kitab risalah ni je, ambil masa yang panjang. Ambil masa yang panjang ni nak mengarang kitab ni, nipis kan tuan-tuan, muka surat je. Ambil masa yang panjang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah kita ni tuan-tuan, bukan boleh senang-senang nak mengarang kitab. Dan orang baca kitab kita tuan-tuan, kemudian orang beramal dengan kitab, dengan ilmu yang kita salurkan melalui kitab ni tuan-tuan. Kalaulah ilmu yang disampaikan tu betul, alhamdulillah. Takut-takut ilmu yang disampaikan tu salah. Sebab itulah pengarang kitab ni teliti betul-betul, fikir betul-betul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau ikut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu 'alal khairi, yang menunjuk ke atas kebaikan tu, kafa'ilihi, seperti mana orang yang buat. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya, kalaulah kita yang tolong ajak seseorang satu ilmu, kita ajak seseorang tu satu ilmu yang memberi manfaat, kita ajak bab semayang ke contohnya, kemudian orang yang dengar kita mengajak tu pula dia beramal pula dengan ilmu yang dia dapat tu, kemudian bila dia beramal, pahala dia tu kat kita pun dapat juga, orang yang menyampai itu pun dapat juga. Sebab tu Nabi kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjuk ke arah kebaikan tu kafa'ilihi, seperti mana dapat orang yang buat. Maksudnya orang yang tolong ajak tu pun dapat pahala semua. Tu kelebihan orang yang menyampaikan ilmu tuan-tuan. Tapi tu kalau yang sebaliknya tu dia macam mana? Kalau yang sebaliknya, kita ajak benda yang salah, tu orang tu pula beramai pula, kita pun tumpang dapat juga.
Tu yang takut. Tu yang takut tuan-tuan. Sebab tu pengarang kitab ni takut nak mengarang kitab. Ambil masa yang panjang berbulan-bulan. Sebab nak mengarang kitab ni mau tak mau mesti dia seorang yang sangat pakar, seorang yang sangat alim dalam bidang tersebut. Baru boleh mengarang kitab. Tu dia. Kemudian tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah berbulan masanya tuan-tuan, merenung fikir, aku nak buat ke dak, aku nak buat ke dak. Kemudian tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Bila fikir lama tuan-tuan, barulah rasa apa yang anak-anak murid aku minta ni merupakan satu benda yang sangat baik. Itu dia. Yang tak patut bagi aku nak tolak. Sebab apa? Sebab kerana mereka itu sangka baik dengan aku. Itu dia. Itu dia. Itu kata anak-anak murid ni tuan-tuan. Anak murid ni tuan-tuan, mau tak mau dengan tok guru, apa yang perlu kita ada? Sangka baik. Berapa banyak tuan-tuan ni ramai orang yang bersangka buruk dengan tuan guru dia. Banyak tuan-tuan. Banyak dulu ni tuan-tuan, ngaji tak mau dengan tok guru tu. Ngaji tak mau. Kemudian tiba-tiba mai satu bersangka buruk, sangka aja. Bersangka buruk dengan tok guru tersebut. Tu tengoklah, masya-Allah. Terus dikondem, dihina dan sebagainya. Tuan-tuan, biarlah kalau dia buat salah sekalipun tuan-tuan. Adakah kesalahan dia tu boleh membawa kepada kufur sehingga kan kita mencerca, menghina dia? Jadi dah ni banyak. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita mempelecehkan para ulama. Jangan kita duk hina para ulama. Jangan kita mempersendakan ulama. Jangan. Sebab tu orang yang mempersendakan ulama, mempersendakan tok dia, tak berkat. Man yaqtarada syaikhahu la yufliha abadan. Siapa duk kritik, siapa duk bangkang, duk peleceh tok guru dia, la yufliha abadan, takkan berjaya sampai bila-bila. Hidup dia tu takkan berjaya. Bila kata sampai bila-bila tu apa dia tuan-tuan? Dunia dan akhirat. Lan tu lil abad. La yufliha abadan, takkan berjaya sampai bila-bila. Tu. Batulah kita ni tuan-tuan, tak kira tok guru mana, janganlah kita duk peleceh pergi dia. Kurang-kurangnya dia pernah menyampaikan ilmu kepada kita, ilmu yang memberi manfaat kata kita. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang menyampaikan satu ilmu kepada kita pun dah kira sebagai guru kita dah. Sampaikan satu ilmu saja tuan-tuan, dah dikira sebagai guru kita. Ni tambah-tambah duk ngaji dengan dia ni, boleh katakan dia tiap minggu duk pergi mengaji dengan dia, tuk pergi kritik pula, pergi kata macam-macam, tuk guru ni tak boleh pakai dah. Tu dia tuan-tuan, kita ni siapa pandai-pandai kritik tuk guru kita? Biarlah tuan-tuan, memang mana manusia yang tak buat dosa, mana manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum melainkan para nabi dan juga rasul. Setiap orang ada melakukan kesalahan, tak kiralah para ulama sekalipun tuan-tuan. Itulah ulama ni kita kena hormat betul, kita kena ra'i betul. Sebab itulah Syekh Nuruddin Al-Banjari ni tuan-tuan cukup mengamalkan, cukup orang kata apa, adab anak murid dengan guru tu kena cukup jaga betul-betul. Dengan bersalam dengan dia, dengan ra'i dia mai tu, masya-Allah tuan-tuan. Tu nak kata adab. Syekh Nuruddin cukup jaga bab adab sebagai seorang guru dengan anak murid. Tu dia tuan-tuan. Sebab itulah kita ni jangan sampai tahap kita orang kata apa, condemn dia. Sebab ulama pun tak pernah lari daripada buat kesilapan, tak pernah lari daripada buat silap tuan-tuan. Janganlah bila kata pandang seorang ulama tu terus kita mengagung-agungkan dia seolah-olah dia tu maksum. Tak tuan-tuan.
Dia bukan maksum. Itu dia tu kata ulama. Ulama pun ada buat dosa, kita pun ada buat dosa. Tapi orang kata apa, bila dah kata buat dosa, ulama buat dosa, kadang taklah tahu mana pun. Tuan-tuan, janganlah kita duk leceh, kita duk kritik, kita duk condemn, kita memalukan dia pula di hadapan orang ramai pula, tuan-tuan. Pergi pula cerita dalam kuliah-kuliah hak lain, oh tok guru ni tak boleh pakai, tok guru ni tak boleh pakai. Tu dia, tuan-tuan, mana keberkatan. Takut hilang keberkatan ilmu kita. Kita nak keberkatan. Sebab itulah di antara nak dapat keberkatan ilmu tu ialah apa? Dengan menghormati guru kita. Tak hormat guru, hilang berkat. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair al-ilahi. Allah Ta'ala tambah kebajikan. Sebab tu kadang-kadang orang yang mengajak ni, tuan-tuan, dia murajaah kitab tu sikit aja. Tapi sat lagi bila dia hurai, boleh hurai sampai 2-3 jam. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi ilham ilmu kat dia. Sebab apa? Berkat. Ilmu yang berkat. Sebab itulah, tuan-tuan, sebenarnya kisah Syekh Ahmad bin Abi Huwar, seorang ulama besar ni, tuan-tuan, bermimpi, bukan bermimpi, dia teringin untuk bermimpi berjumpa dengan tuan guru dia, Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Teringin nak mimpi jumpa tok guru dia yang telah meninggal setahun yang lalu. Kemudian, tuan-tuan, mai cukup setahun dengan tempoh kematian tuan guru dia ni, tuan-tuan. Pada malam tersebut dia mimpi berjumpa dengan tuan guru dia. Siapa dia? Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian, tuan-tuan, terus Imam Ahmad Syekh Ahmad bin Abi Huwar ni, tuan-tuan, terus tanya pada tuan guru dia, wahai tuan guru, apakah yang Allah Ta'ala telah balas di atas segala kebaikan yang telah engkau curahkan semasa engkau hidup di dunia dulu? Kamu lah ni dah mati dah. Lah ni apa yang Allah Ta'ala balas dah? Apa yang Allah Ta'ala balas dah? Dengan hang waktu hidup dulu, hang duk mengajar ilmu, duk menyampaikan ilmu dengan amal ibadatnya. Apa yang Allah Ta'ala tu? Anak murid tanya tu guru dia dalam mimpi, apa yang Allah Ta'ala balaskan? Kemudian tuan guru ni pun, Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani pun beritahu. Dia kata apa? Ketika mana aku hidup di dunia, ada sekali ya, aku lalu di sebuah tempat, kemudian aku lihat ada sebuah harga tu aku tak tahu milik siapa. Kemudian di dalamnya ada apa? Ada kayu kecil. Aku ambil kayu tu, dan tuan guru ni kata, aku tak ingat sama ada aku buang kayu tu ataupun aku ambil untuk cungkir gigi aku. Dia. Dan kemudian tuan guru dia kata, disebabkan kesalahan aku itu, aku telah dihisapkan di atas kesalahan aku itu daripada start aku mati sampai lah. Dia tu tuan guru, tuan-tuan, orang alim ulama, benda halus, ambil kayu kecil je. Dalam mana? Dalam pakai harga, tak tahu hak milik siapa. Tu pun Allah Ta'ala hisap, ambil masa setahun. Tu macam mana kita, tuan-tuan? Kita bila dengar kisah ni, tuan-tuan, Masya Allah, tu dia. Tu kata, ini dia kata ulama, tu ulama besar ni, tambah-tambahan orang awam macam kita ni, tuan-tuan. Berapa banyak kesalahan yang kita buat, yang mana kalau kita tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan, had dosa-dosa kecil pun, tuan-tuan, kita kena ambil berat. Jangan kita ambil ringan, tak apa ni dosa kecil je, dosa kecil nanti Allah Ta'ala ampun sendirilah. Tidak tak ada minta ampun lah. Tidak ada, tuan-tuan. Sebab itulah benda kecil pun kita kena amati, tambah-tambah benda yang sangat besar. Habis tu yang kata ulama takkan lari daripada buat dosa, tambah-tambah kita, tuan-tuan. Itu padahal benda halus dia, Allah Ta'ala hisap sampai tu, tuan-tuan. Kemudian
Maka aku pun terimalah tuntutan itu sikit tuan-tuan. Walaupun aku bukan daripada ahli dia. Pengarang kitab ni terima juga tuntutan, terima juga permintaan daripada anak-anak murid dia. Walaupun apa? Walaupun aku ni bukan daripada ahli dia. Padahal memang ahli pun tuan-tuan. Tapi nak menunjukkan kata apa, pengarang kitab kita ni seorang yang sangat tawaduk, rendah diri, tak mau habaq kata dia ni alim. Tapi boleh mengarang kitab, dia mengarang kitab ni mau tak mau mesti kena alim lah tuan-tuan. Tu dia. Sebab itulah tuan-tuan, seorang ulama ni mau tak mau mesti kena ada rasa tawaduk. Nak mengarang kitab pun kena ada tawaduk dia. Ni kadang-kadang tuan-tuan, bukan kadang nak kata lah, kadang bukan daripada penulis kitab tu sendiri haklah ni, tapi disebabkan kadang para penerbit ke buku ke nak cerita juga, ni pengarang kitab kita ni siapa dia, doktor ni apa semua, PhD bahagian ni, PhD bahagian ni, PhD bahagian ni. Nak tunjuk apa? Siapa nak tunjuk tu? Nak bagi laku, nak bagi lari. Padahal ulama dulu ada ke tunjuk dia punya ni mengaji PhD kata orang mana dulu, memang tak ada lah tuan PhD. Tapi orang boleh kenal dah. Tu nak kata berkat. Hang tak cerita PhD pun aku boleh, orang boleh tahu dah. Kata pengarang kitab ni seorang yang sangat alim. Tu dia. Tu dia. Kita mesti mau tak mau tuan-tuan, nak mengarang kitab, mau tak mau mesti kena ada rasa tawaduk. Kemudian berlakulah qalam aku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan itu di atas beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Itu dia. Jadi pengarang kitab ni tuan-tuan, dan dia start nak mengarang kitab, dia buat apa dulu? Dia tulis dulu. Tulis dulu dengan apa? Bermulalah qalam aku dengan taufik Allah. Apa maksud taufik tuan-tuan? Kita duk dengar taufik. Apa maksud kata taufik? Taufik tu apa dia? Memberi kekuatan untuk mengerjakan kebajikan. Allah Ta'ala nak bagi kekuatan kepada kita nak buat kebajikan, untuk bagi taufik. Sebab tu kata taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah, petunjuk. Taufik tu apa dia? Kekuatan untuk buat ibadat. Dapat petunjuk. Wal hidayah, dapat petunjuk. Tu dia. Kemudian pada mengisikan tuntutan itu di atas beberapa keping kertas. Jadi pengarang kitab ni tulis dulu daripada beberapa keping kertas yang diambil apa? Daripada ingatan aku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Itu dia tuan-tuan. Sebab itulah orang yang nak mengarang kitab ni juga tuan-tuan, dia kena ada guru dia. Alim dalam ilmu tauhid. Mana guru hang? Hang nak mengarang kitab, tu guru hang siapa dia? Tu guru aku kitab ni, kitab yang aku ambil buat rujukan tu lah tu guru aku. Tu dia, tu yang tak kena tu. Lam yakun syaikhan fasyaitanu syaikh. Siapa yang tidak ada tu guru, maka tu guru syaitan lah, tu guru dia. Tu dia tuan. Kalau setakat mengaji dengan hanya bersandarkan buku, aku bagi kuliah aku guna buku ni lah. Atau untuk guru hang yang mursyid tak ada lah. Tak ada. Ni lah kitab ni lah tu guru aku. Tu yang kita salah tu tuan-tuan. Tak kena cara. Sebab itulah nak cari seorang guru ni, kita kena tahu orang hak mengajar tu siapa tu guru dia. Tu orang kata sanad. Kata kita mengaji dengan bersanad. Hang mengaji pada siapa? Tok guru hang mengaji pada siapa? Tok guru ni mengaji pada siapa pula? Tu dia. Tu yang kata bersanad. Kalau setakat pakai kitab, tapi kitab ni boleh, tapi sebagai apa? Sebagai penguat saja. Tapi mau tak mau, kalau buat dalam ilmu ni tuan-tuan, mau tak mau mesti kena ada guru kita. Guru yang macam mana? Guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Apa maksud mursyid tuan-tuan? Yang dapat memberi petunjuk kepada kita, yang mana kalau kita dengar ilmu daripada dia, kita rasa satu kelazatan iman, rasa kesedapan iman tu kita ada.
Kalau setakat kita main mengaji dan 2 kali lena dengan tu, tu tanda guru tu bukan guru yang mursyid. Lepas itulah tuan-tuan, kita nak cari guru yang mursyid, kita kena tengok. Kalau orang yang mursyid ni tuan-tuan, guru yang mursyid ni tak dan dia nak mengajak lagi, baru duduk dia rasa kesedapan ilmu dah, kelazatan iman tu dia dah rasa dah. Padahal tak mengajak tu guru tak keluar suara pun, tak dan nak assalamualaikum pun, tapi tu guru tu baru duduk depan dia, dah dia rasa satu kelazatan iman dah. Tu tanda guru tu guru yang mursyid. Tu dia tuan-tuan. Guru yang mana dapat bagi tunjuk ajak kepada kita, yang mana dia ajak tu dapat bagi kefahaman kepada kita, tu kata guru yang mursyid. Kita nak cari guru yang mursyid tuan-tuan. Tapi kalau dah tak ada ngaji pi lah, jangan sampai tuang langsung. Dia tak aku pi masjid, aku tak faham apa, bukan guru mursyid, baru pi sekali tu tuan-tuan. Mana nak ada fahamnya? Orang kurang-kurangnya sebulan ke 2 bulan ke, ambil masa tempoh masa lah. Memanglah kadang-kadang tambah orang yang tak biasa mengaji, tuk-tuk dia main tu cerita apa ni, takluk tanjizi qadim, takluk tanjizi hadis, benda ni. Yang tu memang dah awal, baru first time, memang tak faham lah tuan-tuan. Tapi janganlah sebab tu guru mursyid aku tak faham, bukan guru mursyid, jangan sampai kita peleceh tu guru itu dah, jangan. Itu dia. Kemudian serta aku tetapkan dia daripada kitab-kitab yang muktabar. Kemudian bila dia dah ingat segala apa yang tok guru dia ajak dulu, kemudian barulah dia tetap tengok pula apa yang dalam kitab yang muktabar pula. Bagi contoh kitab Tuhfatul Murid ke, Hasyiah Imam Al-Baijuri ke tuan-tuan. Itu di antara kitab-kitab yang muktabar dalam ilmu tauhid. Kemudian maka jadilah ia sebuah risalah yang berguna. Saya lajak sikit tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Bukan payah nak jumpa pula. Risalah yang berguna, yang aku namakan dia dengan apa? Risalah ni nama kita apa? Apa nama dia? Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahi Al-Qadir. Apa maksud dia tuan-tuan? Artinya lampu yang menerang. Al-Misbah maksudnya lampu ataupun pelita, Al-Munir yang menerang, fi ma'rifatillahi pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Habis tuan. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah siap kitab ni tuan-tuan, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadi akan dia, yakni akan risalah ini jadi apa? Manfaat dan berguna bagiku, berguna bagi diri pengarang kitab ni dan anak buahku dan kawan-kawanku, dan yang tinggi pelajaran dan yang rendah pelajarannya. Tak kira lah hang tu tinggi pelajaran ke, hang rendah pelajaran ke, moga kitab ni dapat beri manfaat kepada kita semua. Dan aku memohon kepada Allah pula. Ngarang kitab ni minta doa kepada Allah bahawa menjadikan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolakkan akan segala ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan orang-orang awam. Itu dia. Moga kitab yang kita baca ni tuan-tuan, moga kitab yang dikarang oleh pengarang kitab ni tuan-tuan, semoga jadi perisai bagi orang yang nak bawa ajaran sesat mai tempat kita. Jadi siapa memang, tapi kena ada orang hak ngajak. Kalau setakat kita baca seorang-seorang di rumah tak jadi tuan-tuan. Mau tak mau mesti ada guru yang mengajar kita ni tuan. Barulah kita faham, barulah jadi perisai untuk kita nak lawan segala ajaran sesat. Orang yang kata mengaji sifat 20 ni tak wajib, tu ajaran sesat lah tuan-tuan. Tu ajaran sesat. Orang yang kata faham ngaji sifat 20 tak wajib ni apa semua bid'ah dalalah ni. Nabi tak nak buat pun. Tu kata ajaran sesat. Tu dia. Yang dibawa akan dia oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya, tu dia.
Siapa dia yang buat? Orang yang kita tak sangka dia tu jahil. Siapa dia orang yang kita tak sangka orang tu jahil, tuan-tuan? Sebab itulah kita orang awam, tuan-tuan. Mainlah kalau ada ustaz ke, ada tok guru ke, nampak ada sorban dengan jubah meleret, kita doa orang ni, tok guru alim ni, tu apa dia kata? Dia kata apa? Oh, kita ni tak kata semayang ni, kita kalau kita tahu as-salatu ad-du'a, semayang itu doa. Jadi kita doa cukup lah. Tak ada lah kita nak semayang 5 waktu. Dan kawan tu berjubah sorban keming, tuan-tuan, bagi ayat Quran pula tak siap. Macam-macam kita ni, tuan-tuan, awam pantang bagi Quran. Oh, betul tu. Pantang bagi ayat Quran, pantang bagi hadis Nabi. Oh, tu ke? Oh, betul. Tu dia. Tu cukup bahaya. Kita tak boleh nak beza mana satu penyampaian dia yang betul, mana satu penyampaian dia yang salah. Sebab apa? Sebab kita bekalan hak untuk diri kita tak apa nak kuat, tak apa nak kemah. Itu nak buat macam mana, tuan-tuan? Itulah kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala bagi taufik dan petunjuk kepada kita supaya Allah Taala ketemukan kita ni dengan seorang guru ataupun beberapa orang guru yang mursyid, yang betul ikut pada aturan ahli sunnah wal jamaah. Itulah doa kita, tuan-tuan. Sebab itulah banyaklah ni hak yang berfahaman Wahabi dan sebagainya, berfahaman macam-macam ni. Tak memang Syiah pula, Syiah pun ada juga orang ikut. Tak kepelik, tuan-tuan. Hak yang mana mengkafirkan sahabat, yang tu pula ikut. Boleh ikut tu, Masya-Allah. Sebab apa? Sebab tak ada bekalan. Dan orang yang menyampaikan tu boleh buat keluar ayat Quran, boleh buat keluar hadis. Okey lah. Yang penting ayat Quran, hadis kan. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita tengok ayat Quran, ada yang kita boleh buat dalil, ada yang tak boleh buat dalil. Itu kalau orang yang mengaji ulum Quran, tahulah. Ada yang hadis yang kita boleh buat dalil, ada yang hadis yang kita tak boleh buat dalil. Itu dia yang kita tak sangka jahil. Sebab itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? La tanzur man qala wa la unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhati apa yang dia kata, jangan kita duk perhati siapa yang kata. Itu kata Sayyidina Ali. Tengok dia kata tu betul tak? Tak kira lah ham serban pun, ham jubah, ham kamim, kau tengok buat Syiah boleh buat ham serban tak, tuan-tuan. Lepas lagi sekarang serban ni apa? Sebab tu jangan tengok pada serban, oh jubahnya, oh ni tahu, tengok serban ni elok, apa semua serban ni elok. Kemudian kata, oh dia kata orang semua betul. Pasal apa? Pasal tengok pada orang yang kata. Padahal kita kena tengok apa yang dia kata. Tak kira lah orang tu penagih dadah pun, tuan-tuan. Kalau seorang tu penagih dadah, tuk dia kata apa? Rupa ni awak yang tak semayang, mayang 5 waktu tu wajib. Dah dia tak nak mayang pun. Tapi betul tak, tuan-tuan, dia kata? Dia kata betul tak semayang 5 waktu tu wajib? Betul. Kita kena akui dia tu betul. Sebab apa? Walaupun dia tu seorang penagih dadah, walaupun dia tu tak pernah semayang, tapi kata-kata dia tu betul. Kalau orang yang serban pun, dia tengok dia kata semayang tak wajib, dia kata semayang tak wajib, apa elok doa tak pada. Tu dia. Kita nak tengok apa? Nak tengok pada orang kata ke? Nak tengok apa yang dia kata? Tengok apa yang dia kata. Nak tengok macam mana ustaz, kami pun tak erti. Nak tengok macam mana kami pun tak erti. Tu kata kita doa, minta Allah Ta'ala lindung kita daripada guru-guru yang menyesatkan kita. Yang tu kita takut, tuan-tuan. Habis kemudian seperti yang tidak sangkakan dengan jahilnya, seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20 yang termasyhur itu. Tu dia, orang kita abang sihat dah. Orang kita kata yang kata ajaran sesat tu siapa dia? Itu orang yang kata mengaji sifat 20 ni tak wajib. Padahal masyhur di kalangan para ulama, tuan-tuan. Ulama hak lain pakai mengaji sifat 20 tu kita yang tak tahu mana tak mau pakai. Tak tahu, tuan-tuan. Tu dia.
dan ajaran-ajaran melihat Tuhan di dalam dunia. Ada pula ajaran-ajaran yang boleh lihat, boleh tengok Allah Ta'ala di dunia ni pula. Tu dia. Golongan-golongan mujassimah ni tuan-tuan, cukup kena jaga. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihah, ni kena cukup jaga. Kalau ni berlambak lah, ayat-ayat yang mutasyabihah, yang bagi kesamaran. Contohnya apa? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi puak-puak ni kata Tuhan itu ada tangan. Itu dia. Tuhan itu ada tangan, tapi tangan Tuhan tu bukan macam tangan kita, bukan macam tangan makhluk, tapi ada tangan lah. Tapi tak tahu tangan macam mana. Allahu a'lam. Itu golongan mujassimah. Ada yang setengah kata kami ikut pada golongan salaf, pasal golongan salaf tidak mentakwilkan ayat ni. Tu yang salah tu tuan-tuan. Padahal ulama salaf ni pun tuan-tuan, dia pun mentakwil ayat ni juga. Macam mana yang kita mentakwil? Tapi dia takwil secara umum. Macam mana? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Ulama salaf kata yadun itu tangan Allah Ta'ala itu, apa ulama salaf kata? La na'lamuha, tidak kami ketahui, kami tak tahu pun. Itu apa maksud dia? Wallahu a'lam, kami tak tahu, tidak kami ketahui. Tapi golongan mujassimah dia kata kami ikut golongan salaf. Salaf dia tak kata apa, kata tangan. Dia kata la na'lamuha, kami tak tahu. Tapi golongan mujassimah kata tangan, tapi tangan yang layak bagi Tuhan. Beza tak tuan-tuan? Beza. Ada yang kata tak kena. Tapi ulama khalaf dia kata apa? Dia takwil juga, tapi takwil secara tafsir, takwil secara terperinci. Apa dia kata? Yadullah, tangan Allah Ta'ala itu bermaksud, bukan maksud kata tangan, tapi maksud qudratullah, kekuasaan Allah. Itu dia. Dia hurai pula yadun tu dengan qudrah. Itu dia kata takwil secara tafsir, secara perinci. Tapi golongan salah takwil juga secara ijmal. Macam mana kata takwil secara ijmal? Yadun tu mereka kata bukan makna tangan, habis tu makna dia apa? La na'lamuha, kami tak tahu. Takwil juga. Yang kata tak takwil langsung, yadun tu maksud dia tangan. Tapi tangan yang layak bagi Tuhan. Itu yang tak kena tuan-tuan. Nak bagi beza, tuan-tuan. Habis sikit lagi tuan-tuan lah. Dan yang mengatakan Tuhan bertempat dan sebagainya daripada ajaran-ajaran ahlul dhalalah, ahli-ahli yang sesat. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadi akan dia, yakni akan risalah ini, satu simpanan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Itu dia. Yang itulah nak kita pemohonlah tuan-tuan. Apa yang kita buat, mintalah bagi manfaat untuk kita dunia dan juga akhirat. Apa sumbangan kita tuan-tuan? Sebab tu kadang kita kena fikir, apa sumbangan aku dalam agama, pada agama yang mana boleh memberi manfaat pada aku dunia dan juga akhirat. Tak semestinya buat kita, mesti ada benda yang lain yang kita boleh buat yang mana boleh memberi manfaat pada agama kita dunia dan juga akhirat. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian memulai aku bicaraan pada risalah ini dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya bagi habis juga, minta maaf, habis lajak bagi 9 lebih. Nak bagi habis juga, kalau tidak dia tergantung. Dia tergantung. Jadi mau tak mau kena agak cerita, minta maaf banyak lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan yang ada untuk kita ni tuan-tuan, insyaAllah kita akan hurai pula. Huraian yang pertama pada pengenalan agama, yakni pada ta'rif agama itu sendiri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwartal arda binur syamsika lan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.